A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk syarah hikam ke-7. Nama saya Nur Amirah binti Muhammad. Nombor metrik 046584. ISM Usuluddin semester 7. Kita terus kepada slide pertama. Waqtul injazil wa'di al-ilahi wa nufuzil maw'udu bihi, yang mana bermaksud waktu terlaksananya janji Allah Subhanahu Wa Taala dan tercapai perkara yang dijanjikannya. Yang mana maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya sahaja yang menyempurnakan janji-janjinya kepada kita dan melaksanakan, mengurniakan segala tuntutan dalam kehidupan kita pada waktu yang dikehendakinya. Yang pentingnya kat sini, kita disuruh supaya bersifat benar dan membenarkan Allah Ta'ala, jangan merasa ragu dan syakwa sangka, supaya bila tidak termakbulnya doa kita itu, dengan rasa yakin yang kita dengan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan bagi pandangan mata hati kita. Oleh itu, Syekh Ibnu Athaillah Iskandari mengingatkan kepada kita supaya tidak merasa ragu terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita dengan berkata, La yushakkikannaka fil wa'di adami wuqu'il maw'udu bihi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Yang bermaksud, jangan kamu merasa ragu, syakwa sangka terhadap janji-janji Allah Ta'ala apabila ia tidak berlaku sampai pada waktunya. Jangan ragu-ragu sebab apa? Supaya mata hati kamu tidak kabur dan memadamkan cahaya di lubuk hati kamu. Okay? Oleh itu, kita dinasihatkan supaya tidak ada syakwa sangka terhadap Allah. Seterusnya, kita pergi kepada kata Syekh Ibnu Ajibah. Ini adalah merupakan latifah Rabbaniyah. Latifah Rabbaniyah merupakan satu unsur seni yang dibangsakan kepada Allah Ta'ala. Okey. Kata Syekh Ibnu Ajibah, sebenarnya semuanya ni adalah satu je sebenarnya. Yang membezakan nama tu menunjukkan kepada perbezaan perkara yang dicapai, diperoleh, dipahami olehnya. Maksudnya kita rasa taat kepada Allah Ta'ala, kita rasa ingkar kepada Allah Ta'ala, kita rasa kasih kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya, semua tu adalah yang ni lah, merasainya. Bukannya jasad. Jasad tak ada apa-apa. Kita pergi kepada satu persatu. Contohnya, nafsu. Kat mana perbezaannya adalah nafsu. Nafsu ini adalah memperoleh perkara yang dicapai berhubung kait dengan syahwat. Kita rasa nak hebat, kita rasa nak senang, nak hebat daripada orang lain. Semua itu dirasai oleh siapa? Diperoleh oleh siapa? Diperoleh oleh an-nafsu. Akal memperoleh perkara yang dicapai berhubung kait hukum hakam syarak. Yang dapat difikir oleh akal. Jadi semua itu dimiliki oleh al-aqlu. Akal boleh faham kenapa Allah haramkan zina sebagai contoh. Dia boleh nampak apa keburukan dia, kebaikan, syarat yang mengharamkan zina tu. Begitu juga dengan minum arak. Kita boleh tengoklah. Dan akal ni boleh fahamlah apa kebaikan kita meninggalkan arak. Apa keburukan bila kita minum arak. Seterusnya adalah hati dan roh. Hati dan roh ini memahami perkara yang menzahirkan akan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Allah Maha berkuasa, Maha mentadbir. Dengan rasa hambanya, Allah Ta'ala ini adalah tempat kita bergantung. Yang memperolehinya, siapa? Yang dapat mencapai benda itu siapa? Adalah hati dan roh. Hati dan roh ni boleh menjadi saksi akan makna tu. Boleh jadi saksi rasa Allah Ta'ala ini berkuasa dan sebagainya. Akal tak nampak benda tu. Contohnya, hati dan roh ni boleh rasa, ya Allah berkuasanya Allah Ta'ala ni dengan menciptanya alam ni. Ya Allah, indahnya alam ini, kuasanya Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala, ya Allah. Begitulah. Seterusnya, sir. Sir adalah lubuk hati memahami perkara yang dapat dicapai dengan rasa yakin dan teguh.
Sir ini adalah yang mencapainya adalah sir, lubuk hati seseorang tu. Ataupun bila hati kita memandang rasa Allah Ta'ala ini maha pemurah, maha berkuasa, rasa tersebut disimpan dalam sir menjadi kukuh. Okay, kita ambil contoh yang paling senang. Okay, dalam kelas contoh, kita rasa kagum dengan kakak tu, rasa macam minat sangat dengan peribadi kakak tu, dengan kesungguhan dia dalam pelajaran, dengan fokusnya dia dalam kelas. Tapi bila kita tanya kawan kita, contohnya kita tanya, awak minat tak Kak Aina? Contohnya Kak Aina, awak minat tak dia? Saya rasa macam biasa je Kak Aina ni. Buat apa saya rasa minat dengan Kak Aina ni? Sebabnya kawan kita duduk penuh rasa kalau kita pelik. Apa yang minat sangat Kak Aina ni? Sebabnya kita rasa minat kita tu kita simpan dalam save, dalam lubuk hati kita. Jadi orang lain tak akan tahu, tak akan rasa apa yang kita rasa. Begitulah. Kita rasa hebatnya Allah Ta'ala ni, kita sendiri yang merasainya. Okay, seterusnya kita bagi contoh kisah doa Nabi Musa dan Harun ke atas Fir'aun. Okay, bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Musa dan Harun ketika mereka berdoa memohon kepada Allah supaya memberi balasan kepada Fir'aun. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan doa mereka dalam surah Yunus ayat 88. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tumis ala amwalihim. Yang mana bermaksud, wahai Tuhan kami, tenggelamkanlah, hapuskanlah harta-harta mereka tersebut. Hapuskanlah harta-harta mereka. Okey, yang mana perkara ini, doa ini dimakburkan oleh Allah 40 tahun selepas tu baru Allah makbul. Maksudnya bukanlah dia doa tu Allah makbul lalu. Maksudnya sebab tu dia kata bersabar sebagaimana bersabarnya Nabi Musa dan Harun. Oleh sebab itu kita ni tak boleh ragu-ragu lah dengan Allah Ta'ala. Tu Nabi dengan Rasul tu. Nabi dan Rasul memang tak akan ragu lah dengan Allah Ta'ala. Jadi kita pun tidak boleh ragu-ragu terhadap Allah. Okay, oleh sebab itu bila doa kita itu belum dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, kita yakin pasti ada hikmah di sebaliknya. Allah sembunyi hikmah dia tu. Nanti kita akan tahulah apa hikmah. Patutnya sebenarnya ni sebab tu Allah dah bagi lagi masa ni. Kita akan dapat tahulah. Okey. Seterusnya contoh kisah doa Nabi Nuh kepada anak-anaknya, kepada anaknya yang ada haka. Okay, doa ketika anak yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala bahawa janji Allah itu benar, sebagaimana doa Nabi Nuh dalam surah Hud ayat 45 yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Yang mana bermaksud, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri dan bahawa janjimu itu adalah benar. Nabi Allah Nuh ini memahami bahawa dengan zahir ayat tersebut, yang mana sifat Allah Ta'ala ini menepati, yang maha menepati janjinya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Allah Nuh, sesungguhnya dia bukanlah dari dalam kalangan ahli kamu, wahai Nuh, kerana dia telah melakukan amalan-amalan yang tidak soleh. Kami, yakni Allah, menjanjikan untuk menyelamatkan orang-orang yang soleh dalam kalangan ahli kamu sahaja. Maksudnya, walaupun anak Nabi Nuh sendiri ini yang tidak melakukan amal soleh, tapi Allah ini dia berjanji dah, maha menepati janji yang mana dia akan menyelamatkan orang-orang yang soleh sahaja dari kalangan kamu. Kesimpulannya, seseorang hamba tidak boleh merasa ragu pada janji-janji Allah Ta'ala, walaupun pada kefahaman kita sudah sampai masa yang dipohon atau didoa oleh kita dimakbulkan Allah Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Ta'ala supaya hati kita bersih daripada perasaan syakwa sangka terhadap Allah Ta'ala. Jadi banyak sangat contoh yang kita boleh dapat daripada sikap buruk sangka ini terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita harus menghapuskan sifat buruk sangka terhadap Allah Ta'ala ni. Kita harus biasa berbaik sangka dengan Allah Ta'ala supaya doa kita itu cepat dimakbulkan oleh Allah. Dan kita haruslah berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kerana kalau kita berdoa sambil lewa je, macam mana Allah ni nak makbulkan doa kita? Okay, jadi kita kena yakin dengan Allah. Kita kena yakin kalau belum berlaku lagi apa yang kita doa tu, pasti ada hikmah di sebalik semua tu. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam.